Dialah, yakni Allah lah yang menurunkan daripada langit. As-sama makna langit. Ma'an, turun apa? Air. Yang ini dimaksudkan adalah hujan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Ajma'in. Alhamdulillah kita akan sambung terus ataupun ayat yang kita bacakan tadi dari surah Az-Zukhruf. Ayat 11, wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin. Dialah, yakni Allah lah yang menurunkan daripada langit. As-sama makna langit. Ma'an, turun apa? Air. Yang ini dimaksudkan adalah hujan. Biqadarin, dengan takdir Allah. Bila nak turun, jam berapa, berapa lama, berapa banyak, semua telah ditentukan oleh Allah. Dengan kadar sukatan yang tepat. Bergantung kepada rahmat Allah ataupun kemurkaan Allah. Kalau dengan rahmat Allah, Allah turun kadar keperluan makhluk. Manusia nak banyak ni, binatang nak banyak ni, pokok-pokok nak banyak ni, Allah turun kadar tu. Boleh jadi, na'udzubillah, ia sebagai azab, kemurkaan Allah, maka Allah turunkan lebih daripada kadar keperluan. Jadilah banjir. Boleh jadi Allah tak nak turunkan langsung walaupun diperlukan pada ketika itu, menjadilah kering kontang, kemarau panjang. Nak sebutnya bahawa semua tu kuasa Allah. Hak mutlak Allah Ta'ala. Bila dia nak turun, bila dia tak nak turun, dia nak sekat dan sebagainya. Fa'ansharna, bila Allah turunkan air dengan kadar sukatan yang tertentu, fa'ansharna bihi baldatan maita. Lalu dengan asbab air turun kena tanah, maka tanah yang kering kontang itu akan menumbuhkan tumbuhan jadi subur, menghidupkan tanah yang tandus. Baldatan maitan, tanah yang mati, yang kering kontang. Kadzalika tukhrajun. Kenapa Allah bawa cerita ni? Allah kata dia yang turunkan hujan sehingga tanah yang tak ada pokok, kering kontang, boleh tumbuh tumbuhan. Kerana Allah turunkan hujan. Allah sebut kadzalika tukhrajun. Macam itulah caranya kamu akan dibangkitkan nanti. Dikeluarkan dari kubur. Tuan-tuan, tanah kering kontang, apa pun tak nampak tumbuhan. Tapi dengan kudrat air, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, kalau bulan 12 dulu, sebelum PKP terakhir saya pergi 2019, bulan 12, sebelum corona tu, memang kita nampak bukit-bukit di Mekah menghijau. Hijau. Waktu tu memanglah hujan kerap. Bulan 12 tu hujan kerap. 12 lanjut sampai, tapi dia taklah lebat sampai banjir tenggelam. Tak. Lebat banyak tapi dia serap begitu. Akhirnya bukit dia menghijau. Bukit yang batu-batu tu menghijau. Walaupun taklah naik pokok besar-besar tapi menghijau. Kira kambing boleh makan bebas di bukit. Kadzalika Allah nak cerita kamu macam tu juga. Bila dah masuk dalam tanah, tak ada apa pun, tapi Allah boleh hidupkan balik. Hanya dengan kun fayakun. Jadi Allah cerita kehidupan dunia untuk kita fikir merenung. Itulah perumpamaan yang Allah nak bangkitkan di akhirat nanti. Kenapa demikian? Kerana sebelumnya orang-orang kufar Quraisy yang mempertikaikan. Betul kalau kita boleh hidup balik bila dah mati? Dah jadi habu debu dah. Kan? Tulang belulang yang keras pun dah jadi habu. Mana boleh hidup balik? Mengarut. Maka Allah turunkan ayat. Kamu tengok. Tanah kering kontang macam ni. Turun hujan, boleh naik tumbuhan. Macam tu lah juga. Manusia yang dah mati, masuk hancur, habis lebur dah, tak ada nampak rupa dia pun, Allah boleh hidupkan balik. Wallazi khalaqal azwaja kullaha, dan dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenis. Macam tu juga semua makhluk. Bila sebut semua makhluk,
Termasuklah bumi, bulan, bintang, binatang, manusia, pokok, tumbuhan, segalanya. Allah cipta daripada benda yang tak ada langsung. Kosong boleh. Ada jenis, ada genetik daripada kosong. Kan? Takkanlah daripada benda yang dah ada, sukar bagi Allah nak hidupkan balik. Benda dah ada. Manusia, Nabi sebut, dihidupkan daripada ajabuz zanabi. Bahasa Arabnya. Kalau kita orang Melayu, terjemahannya ajabuz zanabi ini tulang, maaf saya tak tahu lah ni bahasa standard ke bahasa kampung. Saya ni tulang tongkek tu, orang kata kan. Tulang belakang yang ujung macam ekor tajam tu. Tulang belakang kita, ujung bawah kat punggung tu, last kali tu dia ada macam congek sikit, macam tajam anak panah tu. Apa sebut tu, tulang tongkek ke apa benda, wallah alam tu. Tulang tu takkan hancur. Manusia ni dalam kubur hancur macam mana pun, yang tu takkan hancur. Maka daripada itulah akan hidup balik, jadi balik semula manusia. Kita mungkin nampak rasa pelik, tapi Allah dah dalam Al-Quran berapa ramai dah yang kisah Allah mati hancur hidup balik dalam Quran. Antaranya Nabi Uzair yang dah mati 100 tahun, hancur lebur dah, jadi tulang hancur dah. Maksudnya kalau dia dah mati, dia pun dah dimatikan oleh Allah 100 tahun, Allah hidupkan balik. Bani Israel di zaman satu Nabi yang tak disebut nama dalam Al-Quran, tapi disebut oleh ahli tafsir, Nabi itu adalah Nabi Hizqil. Sebelum Nabi Hizqil, Bani Israel nak lari daripada Palestin. Lari apa? Lari dari ta'un yang tersebar di Palestin. Mereka lari keluar, nak pergi tempat lain, nak lari dari penyakit. Sampai satu tempat mereka rasa kami dah selamat ni, tak kena penyakit dah. Di situ dia orang kena penyakit ta'un, lagi cepat mati daripada ta'un yang di Palestin sana pada zaman tu. Mati terus. Beribu orang mati. Berapa puluh tahun setelah tu datang Nabi Hizqil. Dia tahu kisah ni. Kisah Bani Israel lari kampung, keluar, mai sini mati. Maka dia berdoa, minta munajat pada Allah, tolong hidupkan mereka semula. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Maka Allah hidupkan balik mereka tu. Hidup balik, tulang tu datang kumpul, jadi manusia 1, 2, 3 ribu orang. Hidup semula. Zaman Nabi Isa AS, dengan doanya berjaya menghidupkan 4 orang yang dah mati. 2 daripada 4 tu yang mati lama dah, 1000 tahun dah. Nuh, anak Nabi Nuh. Nabi Isa doakan, dia keluar daripada kubur. Dan satu lagi orang yang dah mati lama. Dan 2 daripada 4 tadi pula, 2 bakinya adalah orang yang baru mati tadi. Dihidupkan, didoakan, hidup semula. Nabi Musa AS juga mampu minta pada Allah untuk hidupkan semula murid-murid yang dia nak kadirkan jadi pendakwah. Seramai 70 orang. Riwayat mengatakan 80 orang. Mati, kena peti, mati semua. Nabi Musa bangun tengok, semua mati. Doa pada Allah, hidup balik semua. Kita kata pingsan, tak. Allah sebut ayat dalam tu cara dia mati. Nabi Musa AS juga menghidupkan lembu yang dah mati. Maksud menghidupkan orang yang dah mati. Apa dia? Kisah lembu, surah Baqarah kan? Ingat tak? Surah Baqarah, kenapa nama surah Baqarah? Kerana kisah lembu. Lembu Nabi Musa AS. Bila berlaku kes jiran bunuh jiran, tapi jiran yang pembunuh tu tak mengaku. Bukan akulah. Anak saudara dia yang bunuh pak saudara kerana nak ambil harta, tapi dia letak rumah jiran. Dia letak rumah jiran dia. Seolah buat fitnah, seolah jiran dia yang bunuh. Jiran dia menafikan, semua orang tak mengaku. Maka pergi menghadap Nabi Musa AS. Wahai Musa, ada kes macam ni, siapa pun tak mengaku. Orang tuduh jiran kata dia bukan. Maka Nabi Musa kata, pergi cari lembu, nak sembelih lembu. Kisah lembu tu kan. Cari-cari je jumpa, sembelih lembu, ambil tulang lembu, ketuk mayat yang mati tu. Hidup balik mayat tu.
Tanya dia, siapa bunuh engkau? Baru dia bagi tahu anak saudara dia. Tu kisah Baqarah dalam surah Baqarah, sehingga jadi sebab namanya surah lembu, surah Baqarah. Jadi cerita menghidupkan balik benda yang mati ni kuasa Allah yang mudah. Begitu juga dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang, imam yang datang jadi makmum dia pada ketika itu semua para nabi. Walaupun kita tahu para nabi semua dah mati dah wafat dah. Kecuali Nabi Isa yang diangkat ke langit. Lain semua mati. Macam mana Allah hidupkan balik? Kan? Jadi kuasa menghidupkan senang. Sebab tu Allah datangkan cerita, turun hujan boleh tumbuh pokok yang mati dah, tak ada apa dah. Boleh hidup. Begitulah cara kamu dibangkitkan nanti. Wallazi khalaqal azwaj. Dia yang menciptakan berbagai-bagai pasangan binatang, benda makhluk, ada jantan, ada betina, kan, dan macam-macam lagi. Kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am. Dia yang menciptakan kamu kapal, sehingga dia mengizinkan kapal boleh berlayar atas laut. Wal an'am, binatang ternak, untuk kamu gunakan binatang ternak. Ma tarkabun, apa je yang kamu tunggang. Binatang ternak tu boleh buat kamu makan makanan, ataupun jadikan dia sebagai tonggangan, unta dan sebagainya. Litastawu ala zuhurihi, nak tunjuk kuasa Allah Ta'ala melampaui daripada apa yang kamu fikirkan. Orang kafir fikir mana mampu, tak boleh, adalah mati mana boleh hidup. Allah tunjuk dia berkuasa. Wa in litastawu ala zuhurihi, supaya kamu duduk tetap di atasnya. Naik kenderaan, kamu naik belakang dia, duduk elok je. Boleh tonggang kuda, unta, lembu, kerbau. Kemudian summa tadhkuru ni'mata rabbikum, kemudian kamu menyebut-nyebut nikmat Tuhan kamu. Idza stawaitum alaihi, apabila kamu dah berada tetap di atas belakang kenderaan kamu, binatang tu, kamu mengucap subhanalladzi sakhara lana hadza, maha suci Tuhan yang telah memudahkan bagi kami binatang ni jadi sebagai kenderaan. Wa ma kunna lahu muqrinin, sedangkan kami sebelum ini tak terdaya nak menguasai binatang untuk jadikan kenderaan. Jadi sebab tu kita juga naik kenderaan. Ni doa ketika kita naik kenderaan. Naik kenderaan. Disebutkan bahawa riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW bila naik kenderaan, tak kiralah kuda, unta, himar keldai, mula sekali Nabi akan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi baca ni, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, ayat 13 ni. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, ayat 14. Kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal birra wat taqwa. Ini salah satu ayat doa naik kenderaan. Tapi asasnya adalah ayat Quran yang kita baca tadi. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh tambah dikit-dikit yang lain. Antaranya Nabi sambung, ni agak panjang. Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, aku memohon atas musafir aku ni, aku minta musafirku ni jadi kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan jadi amalan yang engkau redha ya Allah. Allah mahawin alaina safar, ya Allah permudahkanlah musafir kami. Watwi anna bu'dah, watwi anna lana al-ba'id, dan dekatkanlah bagi kami, lipatlah jarak yang jauh. Maksud lipatlah bagi dia jadi cepat, senang, smooth perjalanan kami, tak ada gangguan tengah jalan sehingga dengan delay perjalanan kami. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah engkaulah yang tuan empunya mengawal musafir kami ini. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau juga yang menjaga ahli keluarga yang kami tinggalkan. Kami keluar ni, yang sana serahkan engkau ya Allah, engkau jaga. Allahumma sahibna fi safarina, ya Allah tolonglah engkau temani kami dalam musafir kami ini. Wa akhlifna fi ahlina, dan tolong jaga keluarga yang kami tinggalkan. Tuan-tuan, ini tanda doa kita menyerah diri pada Allah Ta'ala, minta kawalan Allah yang bersama dalam kita musafir, dan kawalan Allah pada ahli keluarga yang kita tinggalkan. Sunat kita baca doa yang seumpama ni. Lebih-lebih lagi musafir kita musafir yang jauh, musafir ibadah.
Musafir ibadah. Musafir ada 5 hukum. Musafir ada 5 hukum. Ada musafir wajib, ada musafir sunat, ada musafir harus, makruh, haram. 5 hukum. Musafir wajib, kalau kita nak pergi buat benda wajib. Apa benda wajib? Contoh pergi haji, pergi buat benda wajib lah. Kan? Musafir. Menuntut ilmu kira benda wajib. Musafir kita, hukumnya wajib. Orang yang musafir wajib, Allah beri kelonggaran. Boleh sembahyang jamak, qasar, nak tinggal puasa boleh. Rukhsah, diberi kelonggaran. Okey. Yang kedua, hukumnya sunat. Musafir yang sunat, kalau kita nak pergi buat benda sunat. Nak pergi buat benda sunat. Contoh nak berziarah kawan. Saja lama tak jumpa, kat mana, kat Johor tu. Musafir juga. Sunat. Okey. Musafir sunat. Musafir itu Allah beri rukhsah juga. Boleh. Jamak, qasar, itu rukhsah dan sebagainya. Kelonggaran. Yang ketiga, harus. Musafir harus. Kalau nak buat benda yang harus. Contoh, nak pergi melancong. Nak pergi duduk di resort mana-mana, hotel mana, nak rehat. Tak ada apa-apa. Benda tu harus. Tak berdosa, taklah wajib, taklah sunat. Silakan nak musafir. Allah masih bagi kelonggaran. Boleh jamak, boleh qasar dengan jarak syarat-syarat demikian. Yang keempat, musafir makruh. Musafir makruh kalau kita nak pergi buat benda yang makruh. Musafir makruh, kata ulama, kata tak dibenarkan lagi dah rukhsah. Tadi, jamak tak boleh, qasar tak boleh dah. Kalau puasa kena wajib puasa, Jumaat tak boleh tinggal Jumaat. Tak ada rukhsah lagi dah. Begitu juga yang kelima, musafir haram. Kalau nak pergi buat perancangan benda haram. Nak pergi minum arak, nak pergi main judi, dia musafir, tak dibenarkan rukhsah. Tak boleh sembahyang jamak, tak boleh qasar, tak boleh tinggal puasa, tak boleh tinggal Jumaat. Tak boleh diberikan rukhsah. Kelonggaran. Satu ketika riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa nama rajulun rakib baqarah. Satu ketika ada seorang lelaki, dia naik lembu. Idh qalat, tiba-tiba lembu tu bercakap depan Nabi. Lembu tu datang dekat dengan Nabi ketika orang tu duduk atas lembu. Lima ukhliqa li hadha. Lembu ni tanya Nabi, cakap. Kenapa pula aku diciptakan untuk jadi kenderaan? Tuan-tuan. Lembu ni cakap. Ini mukjizat Nabi SAW. Depan Nabi dia cakap. Pasal apa? Lima ukhliqa li hadha. Pasal apa aku diciptakan jadi kenderaan pula? Padahal aku ni innama khuliqtu lil harth. Hanya aku ni dijadikan untuk diciptakan untuk makan, ternakan dan sebagainya. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi kata, Nabi jawab kat lembu tu, amantu bidzalika, aku telah beriman pada Allah yang menciptakan kamu untuk tu. Jadi lembu bolehlah dijadikan kenderaan. Walaupun lembu tu komplain, dia kata pasal apa pula aku jadi kereta ni? Aku cukuplah untuk kamu sembelih makan, minum susu. Tapi dia buat kenderaan pula. Tak, Nabi jawab, amantu, aku dah beriman pada Tuhan yang menciptakan itu. Menciptakan apa? Menciptakan kamu untuk makan, menciptakan kamu juga boleh ditonggang jadi kenderaan. Kan? Ini mukjizat baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, kadang-kadang kita, apa hukum kita naik kenderaan, nak musafir jauh langsung tak baca doa? Yang pertama, hukumnya makruh. Pasal makruh, tak dapat pahala apa. Musafir kita tak dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan, musafir mungkin ratusan kilometer, ribuan kilometer. Kalau keluar dari rumah dengan doa, minta Allah pelihara, minta perjalanan kita ni jadi pahala, jadi kebajikan akhirat, jadi ketakwaan. Belum sampai ke tempat sana. Contoh nak pergi haji, nak pergi umrah, belum pergi sana lagi, Allah dah bayar pahala perjalanan kita tu. Malah duit kita belanja, singgah minum kopi dulu, singgah yang keperluan kita dalam perjalanan, nak beli makanan tu makanan ni, singgah makan di R&R, itu jadi pembelanjaan pahala. Pasal
niat tadi minta musafir ni jadi birra wat taqwa, jadi pahala, jadi kebajikan dan jadi ketakwaan. Tapi kalau start kereta jalan boom sampai rumah kampung kita, sampai ziarah orang sakit, dapat pahala ziarah sana tapi musafir tak dapat pahala. Rugi kan tuan? Ratusan kilometer kita jalan, minyak kita belanja, tol bayar, makan R&R lagi, tak ada pahala musafir. Rugi tuan. Sebab tu jangan abai doa-doa ni. Nabi keluar naik atas kenderaan terus baca doa. Keluar rumah dah doa. Kan? Malah doa kenderaan yang biasa mungkin tuan-tuan hafal, subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, hamila Allah wa subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu pun cukup. Itu doa naik kenderaan, bukan doa musafir. Naik kenderaan bolehlah. Doa musafir, minta, ya Allah jadikanlah macam doa Nabi tadi, ya Allah jadikanlah musafir kami ini musafir yang mendatangkan kebajikan, pahala dan meningkatkan ketakwaan kami, ya Allah. Ya. Dan jadikanlah ia sebagai amalan yang Engkau redha. Wah, tuan-tuan, singgah belanja member kopi secawannya, pahala berganda macam kita belanja yang besar. Buh minyak kereta, pahala tu. Jihad fi sabilillah. Rugi. Orang yang tak mengamalkan sunnah, tak mengamalkan doa-doa yang Nabi ajar ni, banyak masa kita terluang kosong. Sebab tu takkan sama orang yang alim, yang tahu ilmu nak dapat pahala dengan orang yang tak tahu. Tuan-tuan. Tu banyak saya menekankan tentang niat. Apa tujuan? Tujuan tuan-tuan datang masjid, apa tujuan? Selalu kita sebut. Apa nak tujuan pula Ustaz? Memang nak pergi semayang. Betul lah nak pergi semayang. Kalau gitu kita start kereta main masjid, Allah Akbar, semua semayang. Dapat pahala iktikaf, dapat pahala semayang jemaah ke, semayang sunat ke dan sebagainya. Okey. Tapi kita rugi tak mengambil peluang yang lain, menjana pahala lagi banyak. Terabai dah kita. Macam mana pula? Pahala semayang dapat, pahala iktikaf, pahala yang dalam masjid ni. Tapi kita dapat pahala silaturrahim. Perjalanan kita daripada rumah tu dikira minyak keretanya belanja fisabilillah. Tak banyak mana pun, RM1 pun. RM1 pun. Nilai akhirat bukan bayaran RM1. Niat nak pergi masjid untuk makmurkan rumah Allah, untuk mendapatkan ilmu, belajar ilmu, ada kuliah kan? Untuk menghubung silaturahim sama kaum muslimin, untuk mencari redha Allah, keampunan Allah. Banyak cabang-cabang kita niat. Tuan-tuan, satu perjalanan dapat cabang tadi, silaturahim. Dapat cabang makmurkan masjid. Kerana Allah dah sebut siapa makmurkan masjid itu orang beriman. Daripada rumah lagi dapat pahala makmurkan masjid. Daripada rumah lagi dapat pahala silaturahim. Daripada rumah lagi dapat pahala jihad fi sabilillah. Daripada rumah lagi dapat pahala menuntut ilmu. Itu saya kata rugi. Bukan rugi tak dapat pahala dalam masjid. Bab pahala masjid, okey. Tengok Nabi mengajarkan kita kebijaksanaan dalam nak menjana pahala. Tak lepas peluang. Sikit masa pun tak nak bagi kosong. Biar ada pahala. Kan? Masya Allah. Macam orang sekarang ni, Masya Allah. Dia memang masa dia tak nak. Biar masa dia untuk fikir dan menjanakan pendapatan. Duit tu dapat, bisnes sana dapat. Boleh main saham, duduk dalam masjid, duduk baik. Contohnya kan. Duduk dalam kereta pun boleh trade saham dia semua. Dapat duit. Wah. Masa tak nak luang. Tu dia nak cari habuan dunia. Begitulah orang yang cerdik, pandai berbisnes dengan Allah Ta'ala. Hal, apa ni Allah Ta'ala sebut, ya alladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin. Mau tak kamu wahai yang beriman? Aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang takkan rugi. Setiap detik itu kamu untung. Inilah jihad fisabilillah, beriman dan beramal saleh. Antaranya adalah kita bijak dalam melaksanakan amal-amal yang perjalanan yang sama tapi pahalanya berganda lebih pada orang lain. Ni Nabi ajar kepada kita, keluar tu minta jadikan musafirku ni musafir yang birra, kebaikan, pahala, wat taqwa, dan dapat ketakwaan, tingkat ketakwaan, dan jadikan amal yang Engkau redha. Allah mahawin alaina, barulah minta, ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ni. Cepatkanlah perjalanan kami, dekatilah jarak kami yang jauh. Kan?
Allahumma antas sahibu fis safar. Jadi doa-doa Nabi yang diajarkan itu menguntungkan kita. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Sebut. Dan mereka yang musyrik masih tetap mensyirikkan Allah dengan menjadikan sebahagian daripada hamba-hamba Allah sebahagian daripada anak Allah. Maksudnya mereka menghina Allah dengan mengatakan Allah ni ada anak, sedangkan anak tu hamba, makhluk ciptaan Allah. Takkan Allah berhajat pada hamba? Allah tak berhajat pada hamba. Allah tak berhajat pada makhluk, tak perlu. Jadi kalau Allah ada anak, berarti Allah perlu pada anak. Allah kuranglah memerlukan anak untuk melengkapkan kehidupan dia. Kita kan perlu pada kawan, perlu pada orang yang tolong, perlu pada orang lain dan sebagainya. Kalau tak ada orang, kita susah tuan. Kalau dalam satu negeri Subang Jaya ni, daerah Subang Jaya, kita seorang tuan, boleh hidup tak? Oi, payah, tak boleh duduk je. Nak makan roti canai tak ada tuan-tuan. Kan? Nak kena teh tarik pun nak suruh orang buat. Dah tak ada siapa nak buat. Susah kita nak pergi beli teh tarik kat mana. Jadi hidup kita memerlukan pada orang. Allah Maha suci Allah. Allah tak perlu pada mana-mana makhluk. Qiyamuhu binafsih. Allah boleh berdiri dengan diri sendiri, tak perlu pada mana-mana makhluk. Sedangkan orang kufar Quraisy mensyirikkan Allah, menganggap Allah ada anak. Orang kufar Quraisy kata apa? Malaikat tu anak perempuan Allah. Orang Kristian menganggap Isa tu anak Allah. Yahudi menganggap Uzair, Nabi Uzair yang saya cerita tadi, mati 100 tahun dah, hidup balik, itu anak Allah. Jadi Allah kata waja'alu lahu min ibadi juz'an. Mereka sanggup mencerca Allah, menganggap Allah ada anak, sedangkan anak tu makhluk. Innal insana lakafur mubin. Itulah kejahatan manusia yang sangat engkar, sangat duk bantah, jelas bantahan mereka lawan Allah. Bila menganggap Allah ada anak, Allah macam ni, macam tu, macam makhluk, Allah ada tangan, Allah duduk atas langit. Ini menganggap Allah perlu pada tempat. Allah perlu pada, sama je dah Allah dengan kita, ada tangan, ada kaki, ada mata. Tak tuan-tuan. Maha suci Allah tak sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Tak sama Allah ni dengan mana-mana benda yang boleh kita bayang. Kalau akal orang cerdik ni boleh bayang Allah macam ni, masih tak betul. Bohong ni. Amit takhadha mimma yakhluqu banat. Patutkah mereka mengambil daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah itu sebagai anak perempuan? Tadi saya sebut, orang kufar Quraisy menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Sedangkan mereka sendiri tak suka anak perempuan yang Allah Ta'ala sebut. Kan? Dan mereka mengutamakan kamu dengan anak lelaki. Dia orang tak suka anak perempuan. Dapat anak perempuan, kena nak bunuh. Orang kufar Quraisy. Tapi dia yang tak suka anak perempuan, dia kata malaikat tu anak perempuan Allah. Kenapa pula yang dia tak suka tu dia kata Allah punya? Pelik. Jadi Allah sekadar nak jawab balik tohmahan mereka. Sanggupkah mereka kata Allah ada anak perempuan, sedangkan mereka tak suka anak perempuan? Dia anak lelaki je. Memang tu PL jahiliyah. Mereka rasa malu kalau dapat anak perempuan. Kalau boleh nak sembunyi kelahiran dengan cara bunuh anak tu, tanam hidup-hidup. Senang. Esok orang kata, dah isteri ku tak lahir pun. Isteri ku tak lahir apa pun, dah gugur dah semua. Padahal dia bunuh anak. Malu. Kemuncak sampai waktu kelahiran Nabi. Maksud Nabi dapat anak. Sayyidatina Khadijah dapat anak. Tu kemuncak. Maksudnya zaman tu makin dekat dengan kelahiran Khadijah nak lahir anak, lagi ramai orang bunuh anak. Sana bunuh anak, campak anak, bunuh anak anak perempuan. Anak lelaki dia orang bangga. Tapi tiba-tiba Nabi sendiri dapat anak perempuan. Anak sulung Nabi Zainab radhiyallahu anha, anak perempuan. Khadijah dah gelisah, alamak, dapat anak perempuan. Takut Nabi buat apa ke, tak suka ke, masam muka ke. Tiba-tiba Nabi gembira, Nabi isytiharkan dia dapat anak. Nabi buat jamuan pula, kenduri dan sebagainya. Seronok. Khadijah pun alhamdulillah. Rupanya Nabi gembira. Anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat baru lelaki. Maka tetap Nabi gembira dengan pemberian anak perempuan sampai 3 orang. Tak kisah, seronok. Maka mulalah orang Islam mengikuti akhlak Rasulullah SAW menyelamatkan nyawa manusia. Wallahu a'lam. Bagi ruang pada azan insya-Allah. Alhamdulillah. Sedangkan anak itu adalah pemberian Allah Ta'ala, lelaki maupun perempuan. Sehingga Nabi
pada permulaan Islam Nabi mengangkat martabat perempuan. Sehingga Nabi kata siapa yang ada 3 orang anak perempuan dan dia jaga sungguh keperluan agama 3 orang anak perempuan dia, maka itu sudah cukup jadi benteng kukuh dia daripada api neraka. Siapa yang ada 3 orang anak perempuan, jaga bagi ilmu agama dia sehingga dia dapat mengamalkan amalan agama dengan cara yang baik, maka itu dah cukup jadi benteng kukuh penghalang dia daripada api neraka. Maksudnya mak bapak dia takkan kena neraka takkan sampai kat dia, walaupun terlibat dosa banyak juga. Dah cukup jaga 3 orang anak perempuan tadi jadi pengampunan dosa bagi dia. Malah dalam ayat lain Nabi sebut, itulah bangun seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau 2 orang perempuan je nak, anak 2 orang perempuan. Tadi Nabi sebut 3, walau 2 orang perempuan, Nabi kata. Sehingga sahabat kata, aku segan nak tanya kalau seorang macam mana. Tapi aku yakin kalau aku tanyalah seorang macam mana, Nabi pun jawab walau seorang. Maksud yang penting bagi ilmu agama kat dia, lengkap ilmu agama untuk dia. Dia dapat mengamalkan amalan yang fardu, yang wajib untuk dia, sebagai seorang wanita salihah. Dalam riwayat lain disebut siapa yang 3 ada kematian 3 orang anak, Allah haramkan dia daripada api neraka. Tanya 2 macam mana, begitulah 2 kata Nabi SAW. Wa idza busyra ahaduhum, Allah cerita perangai orang jahiliah yang duk tuduh Allah ada anak perempuan ni. Mereka ni bila diberi berita, apabila diberitahu kepada salah seorang daripada mereka dengan berita bahawa mereka memperoleh anak perempuan, mereka zalla wajhu muswaddan, muka jadi merah padam. Maksudnya malu, nak cerita malu ni. Malu muka, kalau kita Melayu kita tebai muka lah. Oh, tebai muka. Ni cerita Quran, zalla wajhu muswaddan, muka jadi hitam gelap. Maksudnya malu. Malu dapat anak perempuan. Wa huwa kadhim, sambil tahan perasaan marah. Dia marah pada isteri. Dia marah pada isteri yang melahirkan anak dia perempuan. Pelik kan? Ni perangai jahat zaman jahiliah. Tapi ya Allah, tu jahiliah, dia bunuh kalau dapat anak perempuan. Zaman kita ni tak kira lelaki perempuan main campak masuk dalam tong sampah. Na'udzubillah, tu orang yang memang jenayah yang besar, dosa yang sangat dahsyat, zalim, dosa membunuh, dosa zalim, macam-macam dosa yang terkumpul pada orang yang bertindak demikian. Aw man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Patutkah yang dikatakan anak Allah itu perempuan? Patutkah dia orang kata anak perempuan, Allah ada anak perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedangkan ia semakin semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Tak selayaknya lah mereka kata Allah ni ada perempuan dan sebagainya. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inathan, dan mereka pula menyifatkan malaikat-malaikat yang menjadi hamba Allah itu sebagai perempuan. Mereka kata malaikat tu anak perempuan pada Allah Ta'ala. Sampai orang munafik masih duk cakap, dia masuk Islam tapi masih duk berpegang dengan pegangan jahiliah. Dia kata apa? Dia kata innallaha sahirul jin. Sesungguhnya Allah ni kahwin dengan jin. Ini apa, jahiliah, zaman jahiliah lah. Dia kata Allah kahwin dengan jin sehingga lahirlah malaikat. Malaikat itulah anak perempuan Allah. Allah kata patutkah dia orang kata malaikat tu perempuan, sedangkan malaikat lelaki ke perempuan tuan? Malaikat tak ada apa ni? Tak ada jantina lelaki perempuan. Asyahidu khalqahum, mereka tengok ke Allah buat malaikat tu perempuan? Mereka dah tengok ke malaikat tu ada alat perempuan? Satuktabu syahadatum, Allah akan catat apa yang dia orang cakap. Tuan-tuan, kita yang terlepas di mulut ada dalam catatan. Takkan kot lah terpadam, tak tercatat kot, tak dapat rekod kot, dah. Sekali terkeluar, dah ada catatan pahala ataupun dosa. Tak terlepas. Wa yus'alun, dan mereka akan disoal balik apa yang dia cakap. Kita juga. Satu perkataan keluar, cit, cok, cat, semua dah catat. Pahala ke tak pahala ke? Dosa ke? Dan sebagainya. Dan bukan catat kosong-kosong itu. Pasti Allah tanya, kenapa kau cakap benda ni? Kau tahu tak benda ni dosa? Kena balon, dan tahu dosa tapi cakap juga. Habis itu nak buat macam mana? Dia terajak keluar. Terkeluar maki hamun. Istighfar kan ada. Pemadam dia. Padamlah dengan istighfar. Minta ampun pada Allah. Silap. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum, dan mereka berkata kalaulah Allah yang Maha Pemurah itu menghendaki
tentulah kami takkan menyembah malaikat. Ni di akhirat. Pula dah. Dia orang salahkan Allah sebab mereka sembah benda lain. Syirik pada Allah, dia salahkan Allah pula. Kalau Allah kehendak kami tak jadi syirik, ni Allah yang bagi kami jadi syirik. Sebab tu kami sembah. Oh, salah Allah ni, celupa, jahat mulut dia orang. Inhum illa yakhrusun. Sebenarnya mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun duk cakap ikut suka dia orang. Padahal mereka adalah orang-orang yang berdusta. Am atainahum kitaban, pernahkah kami berikan kitab kepada mereka sebelum datang kitab Quran pada Nabi Muhammad? Sehingga mereka kata Allah beginilah, Allah macam itulah, Allah macam inilah, Allah macam itulah. Adakah kitab sebelum tu cerita macam tu? Bohongnya. Fahum bihi mustamsikun, yang mereka pegang pada kitab dulu-dulu tak ada pun, mengarut. Bal qalu inna wajadna aba'ana, nak menunjukkan bahawa fakta agama mesti daripada sumber agama. Tak boleh ikut-ikut kita. Agak-agak kita tak boleh. Mesti daripada sumber dalil daripada agama. Bal qalu inna wajadna aba'ana, bahkan apa yang mereka kata, sungguhnya kami dan kami dapati tok nenek moyang kami dulu menyembah benda ni, kami pun ikut sembah. Wa inna ala athari muhtadun, kami hanya turut jejak langkah mereka tok nenek moyang je. Sembah berhala ni kan. Memang tok nenek moyang dulu buat, kita kena buat lah. Benda ni betul. Tak boleh ikut adat-adat macam tu, adat-adat yang tidak resam nenek moyang yang tidak berasaskan, tidak berlandaskan agama Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam, sekadar itu. Itulah beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, hujan turun lebih kurang semua hak Allah, ketentuan Allah. Yang kedua, kenderaan disunatkan kita naik dengan bacaan doa-doa kenderaan dan doa musafir dan sebagainya. Dan yang ketiga, apa pun yang Allah kurniakan pada kita, kita terima. Alhamdulillah. Jangan, kenapa Allah bagi anak perempuan tak nak buang. Tak boleh. Walaupun cacat ke apa ke, semua pemberian Allah. Banyak ke sikit ke, Allah punya yang bagi. Syukur pada Allah Ta'ala. Dan jangan menuding-nuding jari buat kesalahan tertentu dengan ikut suka. Adat resam tok nenek moyang buat gini, dia pun buat. Walaupun benda yang bercanggah dengan Islam, mesti ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak pengajaran yang kita ambil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waqtina bil husna wa anta radin anna bi khairin wa lutfin afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.